Minggu ini, Destinasi Etnik menjelajah pula ke sebuah kepulauan yang letaknya di utara Pulau Borneo. Tidak banyak maklumat yang saya perolehi mengenai Pulau Banggi dan penduduknya. Namun, saya sangat berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang masyarakat dan budaya mereka. Kita mengharapkan satu masa yang akan datang, Pulau Banggi ini akan berubah seperti tempat-tempat lain. Kemajuan mudah-mudahan juga nak majulah. Ya, sampai ke anak cucu lah. Teruskan bersama Destinasi Etnik. Setelah perjalanan hampir 1.5 jam daripada Kota Marudu, akhirnya saya telah pun sampai di Pekan Kudat, iaitu sebuah pekan yang terletak di utara Pulau Borneo. Sekarang ni sebenarnya saya berada di Terminal Feri Kudat Banggi, yang mana saya akan membawa anda semua untuk menaiki feri yang akan membawa kita ke Pulau Banggi, iaitu destinasi etnik kita pada minggu ini. Okay, terima kasih. Tiket pun dah ada, feri pun dah ada. Jadi tunggu apa lagi? Jom. Untuk pengetahuan anda semua, feri ini boleh memuatkan seramai 123 penumpang. Yang mana feri ini menyediakan dua bahagian tempat duduk, iaitu satu bahagian yang berhawa dingin, iaitu di sini, yang dengan tiket yang berharga RM18, dan satu lagi iaitu kelas ekonomi. Dengan harga tiket RM15. Yang pastinya, feri ini akan memberi keselesaan kepada anda semua selama perjalanan yang memakan masa hampir 1 jam untuk ke Pulau Banggi. Semua, Pulau Banggi menempatkan seramai 18 hingga 20,000 penduduk, yang mana 6,000 daripadanya merupakan masyarakat kaum asli Bongi, yang mereka sebilangan besarnya merupakan nelayan, pengendali bot-bot kecil dan juga peniaga kecil-kecilan. Dan sebenarnya kita dah nak sampai ke Pulau Banggi. Itu dia, dah nak sampai dah. Saya dah tak sabar dah ni. Jadi kalau anda semua nak tahu lebih lagi tentang Pulau Banggi dan masyarakatnya, jom ikut saya. Suasana di Pulau Banggi merupakan suatu pengalaman yang baru bagi saya dan kru. Tapi rasanya kami tak sabar untuk meninjau keadaan persekitarannya. Kami telah disambut oleh Encik Gafur Samad yang membawa kami untuk meninjau persekitaran Pekan Karakit. Pusat perniagaan dan pentadbiran di mana terletaknya pelbagai infrastruktur, antaranya sekolah, hospital, balai polis dan sebagainya. Mungkin dari apa yang kita dapat lihat, terdapat banyak perbezaan dari segi pembangunan dengan pekan-pekan kecil yang lain yang ada di
negeri Sabah. Namun saya sangat pasti yang satu ketika nanti Karakit akan dibangunkan, insya-Allah. Jadi apa kata kalau anda semua ikut saya untuk mengenali cara hidup masyarakat setempat. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Kisah Haji Abdul Rahman, iaitu Ketua Anak Negeri Banggi. Apa khabar Cik Kisah? Bagus, bagus dari dulu. Okey Cik Kisah, boleh Cik Kisah ceritakan sedikit tentang latar belakang Banggi? Banggi ini memang mempunyai latar belakang yang begitu unik sekali sebab dia mempunyai keluasan yang begitu agak lebih besar daripada pulau-pulau di dalam ASEAN ini. Kalau dari segi adat istiadat, mungkin ada tak adat istiadat yang masih diamalkan? Adat istiadat memang sebablah masih wujud sehingga ke akhir hayat. Begitu juga dengan dari segi pemakanan memang terdapat walaupun sama. Berdasarkan makanan ubi kayu. Tetapi memang ada perbezaan berdasarkan nama-nama yang ada. Sejak yang menjadi aset di daerah kami ini ialah Pelkera, membangunkan tanah-tanah yang terbiarlah. Alhamdulillah, bukan saja dari daerah yang berhampiran, boleh dikatakan dari mana-mana daerah pun terdapat di sini yang begitu bekerja lah di bawah bidang Pelkera ini. Banyak penerangan yang Cik Kisah telah beri tadi. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Projek Agropolitan Pulau Banggi yang dimulakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sabah dan diselenggarakan oleh Felkra Berhad telah ditubuhkan sejak tahun 2007. Projek ini dibangunkan atas asas-asas pertanian, khususnya penanaman getah. Ketika ini, seluas 1,700 hektar telah dimajukan dan memberi peluang pekerjaan kepada lebih 300 orang penduduk setempat. Sistem solar hybrid juga telah didirikan untuk menjana tenaga elektrik 24 jam ke kediaman, bangunan kerajaan dan perniagaan penduduk setempat. Sebanyak 300 buah rumah juga telah didirikan untuk peserta projek Agropolitan tersebut. Sejak awal pagi, suasana kesibukan jelas terdapat di persisiran pantai dan jeti Pekan Karakit. Pengangkutan air seperti feri, bot laju dan perahu biasa sibuk dengan aktiviti-aktiviti membawa penumpang yang termasuk kanak-kanak sekolah dari perkampungan berdekatan ke Pekan Karakit. Inilah dia Bonggi Resort yang terletak di Pekan Karakit. Kalau anda berkunjung ke Pulau Banggi, inilah salah satu resort yang boleh anda kunjungi, yang mana terdapat lebih kurang 10 buah bilik, ada yang berhawa dingin dan ada juga yang menggunakan kipas. Jadi, selain menikmati keindahan di sini, anda juga boleh bersantai sambil merehatkan diri di sebuah pondok yang dibuat di atas pokok.
Masyarakat Bonggi yang asalnya daripada rumpun dusun telah bermastautin di daerah Banggi sejak turun-temurun. Untuk menyara hidup seharian mereka, kebanyakannya bercucuk tanam dan tidak kurang juga mereka yang bekerja sebagai nelayan. Kemahiran menghidupkan api dengan hanya menggeser kayu memang dimiliki kaum Bongi sejak turun-temurun dan masih dipraktikkan oleh kebanyakan mereka. Bersama-sama saya sekarang ialah Encik Ahmad iaitu pengerusi JKK Kampung Batu Layar. Encik Ahmad, boleh ceritakan sedikit tak tentang kaum Bonggi di sini? Ya, di sini terdapat Kampung Batu Layar ialah suku kaum diduduki oleh suku kaum Dusun Bonggi. Usaha Dusun Bonggi di sini ialah bercocok tanam untuk mencari nafkah nelayan. Jadi kalau dari segi istiadat yang masih diamalkan ada? Jadi di sini suku kaum adat Bonggi di sini ialah macam tradisi, ialah macam tu menari, masih diamalkan lah. Tarian apa dipanggil? Tarian tu tarian temadak. Ada peresmian ataupun ada keramaian dan sebagainya boleh dipersembahkan lah begitu. Ini tarian temadak ni. Tamadak biasanya ditarikan sebagai satu ritual, iaitu untuk mengubat seseorang yang sakit. Pergerakan tangan dan dedaun yang digunakan dipercayai untuk menghalau sebarang benda jahat yang mengakibatkan penyakit. Tamadak lazimnya ditarikan dari waktu senja hinggalah ke matahari terbit. Masyarakat Bongi mempercayai bahawa roh-roh yang jahat berkeliaran hanya di waktu malam. Beginilah cara kami masak untuk tradisi suku kaum Bonggi. Ya, Bonggi. Ini ubi lah. Ubi, kami bilang ini ubi. Pas itu begini cara dia. Bersihkan. Bersihkan. Nah, kasih gini, baru potong-potong. Tutup. Oh, masak pakai kayu. Masak pakai kayu. Sebab tiada kayu, tiada lain-lain. Memang inilah cara masaknya. Inilah cara kami masak. Ini daun ni? Baru kipas. Ini daun apa ni? Ini kami bilang ini syahid. Apa ini? Kiab. Ya, kiab ini. Okey. Kalau tiada ini kipas pun mungkin kami tidak senang hati masak ini. Ya? Sebab inilah kami mengguna. Wow. Jadi sekarang ni? Ini potong. Suku kaum Bonggi ini dia memang makan hasil-hasil tanaman Iya, hasil-hasil tanaman. Jadi ini masuk terus dalam. Ya, masuk terus. So ini dah siap lah. Sudah siap lah. Tinggal rebus saja. Tinggal rebus saja. Okay. Pas itu caranya buka. Jadi masuk pakai ini. Ini dipanggil apa ni? Ini kami bilang kalu. Kalu. Iya, kalu. Jadi
inilah Dihidangkan. dihidangkan. Ini baru masak ini. Ini yang pisang tadi. Oh, pisang. Sendok tu tak ambil. Ambil sendok. Ini masuk sinilah. Ya, masuk sini. Biar saya buatlah. Pelan-pelan. Itulah cara-cara makanan. Buat makanan tradisi Bonggi. Bonggi. Jadi macam mana pula cara Kalau cara hidangkan? makan, inilah cara-cara makan. Okey. Macam tu lah. Macam Dia tu memang lah. pakai inilah. tidak? Memang pakai ini sama dalam piring. Kalau banyak ini guna ini. Tapi tidak asal ini sedap. Sedap sangat tu Makcik. Ya. Lepas tu, kita punya kelas agak ini lah. Oh, ini gelas. Ya, ini gelas. Kami bilang tempurung piasu. Tempurung piasu. Ya, tempurung piasu. Nah. Nanti minum. Memang pakai inilah. Ya, memang inilah. Yalah, makanlah. Sudah siap. Akan sudah siap. Maknanya duduk satu keluarga makan ramai-ramai lah. Makan, ya. Sedap ah? Ya, sedap. Memang begitulah kami punya makanan hidang. Hidang. Memang beginilah. Ya. Dari kukuku. Walaupun tidak berharga tapi sungguh besar hati sangat. Oh, terima kasih Sebab sangat. kamu sudi datang ke Kampung Batu Layar. Ambil gambar ya? Destinasi etnik membawa anda untuk mengenali satu lagi suku kaum yang terdapat di Pulau Banggi, iaitu kaum Ubian, yang majoritinya bekerja sebagai nelayan, peniaga kecil-kecilan dan pengusaha bot pengangkutan. Penduduk Pulau Banggi ini banyak kaum kan, tapi bila dia macam ada orang luar masuk kan, dia memang satu masyarakat yang peramah lah kan, yang cepat mesra dengan orang. Di pulau ini majoriti orang Islam. Jadi kalau kita prihatin tentang agama terhadap suku kaum 90% itu, saya rasa tidak ada masalah. Sebab kita satukan manusia itu melalui agama. InsyaAllah harapan kami di Pulau Banggi ini pembangunan harus diteruskanlah sampai bila-bila. Jadi kami haraplah Pulau Banggi ini macam Langkawi nanti. Itulah harapan kami di sini. Antara aktiviti dan mata pencarian kaum Ubian ialah membuat kumpit atau but. Kita ke Kampung Kobong, iaitu sebuah perkampungan kaum Ubian di mana terdapat seramai 140 orang penduduk yang rata-ratanya terdiri daripada kaum nelayan. Salah satu aktiviti atau punca pendapatan kaum Ubian di sini ialah membuat kumpit. Nak tahu apa itu kumpit? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, nama saya Hamsali bin Pelalis lah. Saya Ija. Cik Hamsali, boleh tak Cik Hamsali cerita sikit apa tu kumpit? Kapal lah, Kapal? Apa beza kumpit ni dengan kapal-kapal yang lain? Ada apa-apa perbezaan? Mungkin sama juga. Sama je lah, cuma namanya Ya, yang cuma berbeza. berbeza lah nama. Berapa harga? 40.000 ya. Wah, kaya ni. Boleh tak Cik Hamsali tunjukkan sedikit mungkin cara pembuatan dia? Boleh juga. Okey. Lalu mana sini? Belas. Jadi biasanya kapal-kapal macam ni atau ni dijual kepada siapa? Adalah macam bos-bos atau kika semua. Orang di Banggi ataupun di orang luar? Orang luar lah. Macam di Kudat lah, KK lah. Ada tak macam orang-orang luar negara ada tak datang? Belum ada.
Okey, mula-mula kita ini lenyek-lenyek ubi kayu ni. Oh, ini ubi kayu. Ya, ubi kayu. Ini yang itu. Inilah. Ya, inilah. Dipotong-potong kemudian dihancurkan lah. Kasih hancur halus-halus. Sampai halus lah. Ya, sampai halus. Kemudian simpan minyak sikit lah. Oh, kita campur air. Okey, dicampur minyak dengan tu digaul sekali lah. Kalau ada rasa nak rasa letaklah gula ya. Ni. Kita boleh masukkan. Oh, macam tu je? Ya. Macam tu saja. Dia senang saja ini. Kita boleh angkat. Ini dah masak dah? Ini dah masak sudah. Okey. Okey. Ya. Kalau kita tidak mau ini digulung, kita gulung, kita boleh makan begitu saja dengan bulat-bulat lah. Lepas tu kita potong. Ini kita kasih gulung lah? Ya, ini yang dikasih gulung lah. Ini yang kami buat selalu hari-hari kan. Oh, panas. Kalau orang tak biasa... Kalau orang tak biasa memang panas. Okey. Ya, ini yang sudah siap nih. Lepas tu dia makan dengan ayam ni lah. Makan ayam dengan goreng ayam atau ni. ikan goreng, sayur boleh juga. Boleh juga. Apa-apa sajalah. Kalau ini kicap. Ini selalulah dimakan dengan ini. Oh. Kicap. Jom kita rasa. Lebih sedap lagi kalau ada ikan pari atau ikan hiu buat sagol. Tapi sekarang ini tiada kan, apa boleh buat? Ya. Macam ni. Dia kita boleh makan berasingan lah dengan anu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Salah satu Taman Tun Mustafa. Pulau ini terletak berdekatan dengan Pulau Banggi. Dan perjalanan yang dia ambil lebih kurang 30 minit dari Pekan Karakit dengan menggunakan bot. Sebenarnya pulau ini sangat sesuai untuk aktiviti-aktiviti seperti snorkeling, menyelam dan bersantai. Dengan pemandangannya yang indah dan udaranya yang segar, pulau ini sangat sesuai dan boleh dijadikan salah satu tempat yang patut anda kunjungi. Pulau Banggi bukan saja kaya dengan suku kaum dan adat masyarakatnya, malah ia sangat kaya dengan keindahan alam semula jadi yang masih belum diterokai oleh arus pembangunan. Dengan adanya kerjasama daripada pihak-pihak tertentu, saya sangat percaya yang pulau ini akan dibangunkan satu ketika nanti.